wanita hari ini. Tidak mempunyai kaedah saringan awal bagi mengesan penyakit ini, kanser ini dianggap sebagai salah satu pembunuh senyap wanita. Perkongsian menarik yang kami nak bawakan kepada anda semua penonton setia wanita hari ini untuk siaran 30 Jun 2022. Hari ini hari Khamis, sedar tak sedar kan Fatin? Dah habis dah bulan Jun ni dan esok kita bakal memulakan bulan baharu. Orang kata separuh kedua pula untuk tahun 2022. Dan hanya beberapa bulan sahaja lagi kita akan menjengah untuk tahun yang baru sekejap sahaja kan. Kita harapkan banyaklah pengisian yang baik-baik untuk tahun ini dan juga khususnya bulan Jun ini kan. Dan untuk hari ini Yana, pastinya kita akan kongsikan sesuatu topik yang mungkin dapat membuka mata pengetahuan dan juga minda mereka lah, khususnya penonton berkenaan dengan kesihatan. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan juga berkenaan dengan perkembangan terkini berkenaan dengan isu ataupun perbicaraan kes adik Bella. Kuala Lumpur semalam Mahkamah Session diberitahu Polis Diraja Malaysia PDRM tidak membocorkan gambar dan video menunjukkan kecederaan remaja sindrom Down adik Bella. Didakwa dilakukan pengasas rumah bonda Siti Bainon Razali. Dan ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Siti Bainon, Asiah Jalil, juru analisa unit siasatan audio video makmal forensik PDRM, Inspektor Mio Samsul Abdul Rahman berkata beliau tidak mengetahui gambar itu yang disebarkan aktivis Monadin di media sosial bersumberkan daripada mana. Ini antara perkembangan terkini dah berkenaan dengan kes perbicaraan yang sedang berlangsung juga ni Yana. Semakin runcing perbicaraan ni kalau kita ikuti perkembangannya kan. Tetapi apa-apa pun kita harapkan kebenaran akan berpihak kepada yang benar dan kita semua dapat mengetahui keputusannya juga pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Okey, baik. Seterusnya, ini saya kira isu yang mungkin panas juga sebenarnya. Panas. Ada beberapa minggu yang lalu ramai masyarakat kita yang marah kerana harga barang naik dan sebagainya, termasuklah juga harga ayam. Dan ini adalah sesuatu yang saya kira baik untuk kita semua, yang mana berkuat kuasa 1 Julai ini iaitu esok, harga siling runcit ayam standard ditetapkan pada kadar RM9.40 sekilogram bagi Semenanjung Malaysia. Okey, selepas kerajaan mengambil keputusan tidak mengapungkan harga ayam, sebaliknya meneruskan pemberian subsidi. Dan pada masa yang sama juga, harga siling runcit telur ayam turut ditetapkan pada kadar 45 sen sebiji bagi grade A, grade B pula 43 sen sebiji dan grade C pula 41 sen sebiji, seperti mana yang dipersetujui oleh mesyuarat jemaah menteri. Itu harap-harap semua orang boleh peka dan cakna. Dan kalau ada kedai yang menjual harga seperti yang lebih mahal dan yang mengambil kesempatan lah kan. Jadi pengguna yang bijak buat aduan. Okey, dan seterusnya ini mungkin ramai dalam kalangan penonton kita dah tak sabar kan. Semalam ada juga sedikit orang kata argument lah. Betul ke? Tapi dah disahkan yang mana umat Islam di Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Raya Korban pada 10 Julai ni. Yelah, kalau tak hari tu 9 ke 10 ke. Jadi ini telah pun diisytiharkan, telah pun diumumkan Hari Raya Aidiladha buat seluruh umat Islam di Malaysia adalah pada 10 Julai ini. Tak lama lagi kan, tapi kita harapkan macam sekarang ini kita lihat banyak isu kesihatan juga berlakukan COVID dan sebagainya. Terus jaga diri anda. Betul. Fatin akan pulang ke kampung ke pastinya Yana.
Belah suami ke belah Fatin? Suami sekali lagi. Tak kisahlah di mana sahaja anda pulang ke kampung halaman untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Pastikan anda sekeluarga sihat-sihat sahaja. Kenderaan tu pun pastikan dicek terlebih dahulu. Betul. Lepas tu rumah pun ditinggal dalam keadaan yang baik. Okey, baik. Seperti mana yang Fatin katakan tadi, hari ini kita akan bawakan satu topik yang sangat rapat dengan kita khususnya sebagai kaum hawa, golongan wanita. Okey, tetapi sebelum itu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu paparan video TikTok ini yang telah pun dirangkumkan oleh wartawan kami yang berkait rapat dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Okey, korang kat sini ada tak wanita-wanita yang sakit seperti aku, iaitu sis. Dalam bahasa Melayunya kita panggil kanser ovari lah. Dia ada 2 kantung telur. Okey, setiap perempuan akan ada benda ni. And then aku dua kiri dan kanan aku ada benda tu. Okey, sebelahnya ada 2.5 cm dan sebelah lagi 3.5 cm. So yes, kita wanita-wanita yang dapat sakit ni sebenarnya kita wanita-wanita yang dipilih. Okey, kita tak minta sakit ni datang, tapi Allah dah tuliskan untuk sakit ni kita dapat. So untuk kalian kat luar sana, kita kena kuat, okey? Sebab orang takkan faham sakit kita, orang takkan rasa sakit kita. Hanya kita je yang tahu sakit ni dan rasa. So keep strong, guys. Okey, itu antara kompilasi di TikTok berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, iaitu kanser ovari. Kalau kita tahu kan Yana, kanser ovari adalah kanser keempat tertinggi di Malaysia yang melibatkan wanita lah khususnya. Betul. Kan. Tapi kita bawakan topik hari ini untuk kita membuka mata dan juga kita nak tambah juga ilmu pengetahuan bagaimana sebenarnya untuk kita melihat tanda-tanda awal, rawatan-rawatan susulan yang perlu kita lakukan bila kita dah dapat tahu ataupun dah didiagnose yang mana kita ada kanser ovari itu. Betul. 4 tertinggi yang dihadapi oleh wanita di Malaysia selepas kanser payudara, kanser usus dan sebagainya. Dan hari ini kita nak bercakap lebih kepada apa antara simptom-simptom awal yang boleh kita kesan ataupun detect yang kita sebenarnya menghidapi kanser ovari ini. Dan apa pula cara penyelesaian terbaik untuk kita pulih daripada kanser ni? Adakah boleh pulih ataupun tidak? Dan apa pula rawatan-rawatan yang ada untuk kita yang sedang menghidapi penyakit kanser ovari ini? Kepada anda semua, mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan bersama dengan kami berkenaan dengan kanser ovari ataupun sebarang pertanyaan, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, insya-Allah kita akan panjangkan segala soalan anda dan juga pendapat anda kepada tetamu kita. Kita ada 2 orang di studio dan juga satu di studio, satu di dalam talian. Selepas ini, apa pun kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Tidak menjadi impian mana-mana wanita untuk menghidapi kanser ovari di usia yang muda maupun tua. Apatah lagi meluangkan masa menjalani rawatan kemoterapi di hospital. Biarpun ianya merupakan jenis kanser keempat tertinggi di Malaysia, namun masih ramai golongan wanita yang tidak mengambil serius tentang perkara ini. Kanser ini dikatakan lebih berisiko buat wanita yang tidak hamil, obesiti, wanita yang telah capai akil balik awal serta lewat menopause. Tidak mempunyai kaedah saringan awal bagi mengesan penyakit ini, kanser ini dianggap sebagai salah satu pembunuh senyap wanita. 60 hingga ke 70% kes hanya dapat dikesan apabila seseorang pesakit itu sudah berada di tahap 3 dan 4.
Antara tanda-tanda awal penyakit ini adalah seperti mengalami haid yang tidak teratur dan banyak, perut berasa tidak selesa dan sakit seakan senggugut, mudah letih serta perubahan berat badan secara drastik. Namun begitu, tanda-tanda tersebut juga mungkin berbeza mengikut keadaan seseorang individu dan sejauh mana ianya telah merebak di dalam badan seseorang. Baru-baru ini, rakyat Malaysia juga telah digemparkan dengan berita pemergian seorang penyanyi dan penghibur terkenal arwah Adibah Noor yang meninggal dunia akibat kanser ovari. Allahyarhamah yang baru sahaja mengetahui tentang penyakitnya 3 bulan yang lepas sempat menjalani rawatan kemoterapi sebanyak 7 kali, namun ianya sudah berada di tahap 4. Kanser ovari secara umumnya memerlukan pembedahan, membuang ketumbuhan, seterusnya melakukan rawatan kemoterapi ataupun rawatan radioterapi. Persoalannya, adakah kanser ini dapat dikesan dengan lebih awal? Apakah langkah yang harus diambil bagi mencegah kanser ini? Senyap ataupun silent killer itu adalah julukan yang diberikan untuk kanser ovari yang dihidapi oleh wanita di Malaysia. Dan dalam paparan tadi sebenarnya ada menyentuh secara general tentang apa simptom, apa punca, risiko dan sebagainya. Dan hari ini kita akan berbincang dengan lebih lanjut dan lebih mendalam lagi tentang kanser ovari. Dan Fatin, untuk itu saya nak kenalkanlah antara dua tetamu kita. Seorang berada di studio. Kita nak bersama dengan Puan Wan Nur Shazana Syaruji, merupakan bekas pesakit kanser ovari, dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Ahmad, pensyarah dan juga pakar reproduktif dan onkofertility Pusat Reproduktif Termaju di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris HCTM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Doktor suara saya dan Yana? Jelas. Alhamdulillah. Puan Shazana, okey? Okey. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya kira kita akan mulakan perbincangan pada hari ini dengan bertanya terlebih dahulu kepada Dr. Faizal. Doktor, kalau kita bercakap tentang kanser ovari ni kan, apakah ia dan adakah ianya berbeza dengan kanser cervix? Mungkin sebagai mukadimahnya, Doktor boleh beri penjelasan terlebih dahulu tentang kanser ovari ni. Silakan Doktor. Okey, Liana. Kanser ovari merupakan salah satu kanser di reproduktif organ wanita. Kalau kita tengok, reproduktif organ wanita ada 6 telur iaitu ovary, rahim iaitu uterus dan juga pangkal rahim kita panggil cervix. Kanser ovary dan kanser pangkal cervix satu benda yang berbeza kerana dia punya anatominya berbeza. Kanser ovary usually dia datang disebabkan oleh sporadik ataupun secara tiba-tiba ataupun disebabkan oleh ada sejarah keluarga yang mempunyai kanser ovari, payudara dan sebagainya yang boleh menyebabkan wanita itu menjadi risiko tinggi untuk mendapat kanser ovari. Dan kanser cervix pula disebabkan oleh hubungan kelamin yang dilakukan bersama suami yang disebabkan oleh terbitan virus dan kita boleh cegah sebenarnya kanser cervix. Tapi kanser ovari ini kita perlu rawatan untuk imbasan dan juga pengesanan. Namun secara keseluruhannya kanser ovari belum mempunyai imbasan ataupun ujian salinan yang betul-betul berkesan untuk memberi kita pengetahuan bahawa kanser ovari telah pun dijangkiti ataupun akan menjangkiti wanita tersebut. So dia kira sebagai silent penyakit yang silent killer. Okey. Baik, itu berkenaan dengan pencerahan berkenaan dengan kanser ovari. Kita nak tanya juga kepada Shazana kan. Kalau boleh kita nak kongsikan mula didiagnos kanser ovari pada 2019 Februari dan juga mula ataupun 2019 juga Ogos kemoterapi yang terakhir. Betul. Okey, macam mana sebenarnya Shazana mula mendapat kata tanda-tanda awal kanser ovari ini? Pada mulanya saya mengalami period yang panjang selama hampir 3 minggu. Kemudian episod yang sama berulang pada bulan berikutnya dan saya terus ke klinik berdekatan. Kemudian pada masa tu saya ke klinik dan doktor sahkan yang macam saya perlu rawatan pakar dan terus refer saya ke hospital. Kemudian saya terus ke HUKM bila buat rawatan lanjut dia scan, kemudian ambil darah. Bila ambil darah tu doktor dah nampak masa tu dia panggil tumor marker. CA125 tu sangat tinggi, mana normal dia ialah 35, saya adalah 6,000 lebih. Dekat situ doktor dah suspect yang mungkin kanser
Masa tu memang perasaan sangat sedih. Kemudian saya terus di-refer ke Dr. Faizal. Masa tu dia doktor pakar. Kemudian Dr. Faizal arrangekanlah operation semua. Lepas operation tu pun doktor ambil sel di sebelah, doktor buang ovari di sebelah kanan dan sel sis di ovari di sebelah kiri. Tapi dia tinggalkan ovari belah kiri lah. Sebab saya masih muda. Kemudian masa tu baru nak berkahwin. Kemudian doktor dah ambil sel sampel semua tu. Sebulan lepas tu dah disahkan oleh Mak Mal memang itu adalah kanser. Saya kanser lah. Okey, tahap berapa tu Syazana kau boleh kongsikan? Masa tu doktor sahkan saya kanser tahap 1C. Masih lagi satu masa tu. Maksudnya Syazana melakukan tindakan awal juga dengan terus berjumpa dan juga mendapatkan rawatan. Betul. Dan kalau Syazana boleh kongsikan juga, usia Syazana sekarang berapa dan waktu diagnosis tu pun waktu tu umur berapa? Pada 2019 saya berumur 27 tahun. Sekarang saya dah 30. Ketika umur 27 tahun tu saya dah menjalani satu pembedahan. Kemudian pada 28 tahun saya follow up di Institut Kanser Negara sebab masa tu COVID kan. Jadi doktor masih lagi jumpa ketumbuhan tapi doktor operate kemudian dikeluarkan dan doktor kata itu bukan kanser lagi lah. Cuma dia akan berhati-hati lah, sentiasa berhati-hati. Kemudian pada 2021 umur saya 29 tahun pun another operation lagi sebab masa tu masih ada ketumbuhan yang sama di bahagian ovari belah kiri. Okey, baik, bererti Syazana mula disahkan menghidapi kanser ovari ni pada usia 27 tahun. Ya, betul. Dr. Faizal, kalau doktor boleh kongsikan, ada tak usia ni memainkan orang kata contributing factor kepada seseorang wanita itu untuk menghidapi penyakit kanser ovari ini? Dan kalau iya, apa sebenarnya antara simptom-simptom ataupun tanda awal? Kalau macam Syazana tadi, sakit pinggang dan sebagainya, betul? Period panjang. Silakan doktor. Sebelum tu saya betulkan sikitlah perception. 1C bermaksud kedua-dua belah ovari dia tu ada kanser sebenarnya. Bukan awal lah bagi kita. 1C tu dikira kalau ikut betul-betul Syazana dah kena buang everything. Because it consider dua-dua ovari dah ada kanser. Tapi disebabkan kita ni adalah fertility di mana kita cuba untuk memelihara kesuburan di kalangan pasien kanser, saya katakan yang sebelah lagi tu kita buang pertumbuhan sahaja. Jangan buang ovari. Sebab tak bagi peluang untuk Syazana dapat anak. Dia mendapat kanser semasa dia masih lagi bertunang, belum berkahwin. Saya daripada berkahwin sekarang dah mengandung anak pertama. Itulah dah 8 bulan kan. Tahniah Syazana. Okey. Pada soalan Juliana tadi, ovarian cancer ni tak memakan usia. Sebenarnya saya ada pesakit umur 14 tahun, 9 tahun dan juga 20-an dan juga 40-an. So ovarian cancer ni dia tak mengenal usia kerana jenis-jenis kanser ovari ni bergantung kepada jenis-jenis ketumbuhan. Macam Syazana ni lebih kepada ketumbuhan kanser ovari daripada dinding ovari itu sendiri. Sebab tu dia kata tubuh marker dia adalah CA125. Tapi ada juga kanser ovari yang berpunca daripada tisu embrio yang boleh dihidapi oleh kanak-kanak seawal umur 12 tahun, 13 tahun macam tu, dipanggil teratoma. So benda-benda macam ni dia memerlukan saringan lah. Seperti saya cakap, saya tak boleh bagi tahu apa yang perlu kamu lakukan. Yang pertama sekali kita kena tengok perubahan berat badan. Kadang-kadang berat badan kita makin kurang tapi perut kita makin kembung. Ada SPG yang kita kena tahulah. Nombor 2, kadang-kadang kalau dia melibatkan period, of course wanita akan sentiasa prihatin. Tapi kalau dia tak melibatkan period, dia hanya biar sahaja benda tu, dia datang, that's why dah stage 3, stage 2 sebab dah cancer macam tu. Nombor 3, bila kita ukur baju nak buat baju raya tu, sila perhatikan perut. Kalau perut kita tahun lepas macam lain, tahun ni macam lain, sampai isu adalah gambaran awal. Because bila kita ambil history, macam mana boleh tahu kanser ovari? Saya buat baju doktor, saya boleh ukuran tiba-tiba naik. So saya macam baru saya perasan perut saya dah kembung. Saya ingatkan sebab saya naik berat badan sebab COVID. Tapi bila saya scan, pertumbuhan ovari itu dah besar. So benda-benda macam ni kita tak boleh nak beri secara gambaran awal. Cuma kita nak menasihatkan yang high risk seperti yang ada family history, sejarah keluarga ataupun yang sedang kali-kali operasi dekat bahagian ovari, dia akan ada tendensi yang lebih tinggi untuk
mendapat kanser ovary. Okey, baik. Jadi persepsi yang macam orang ingat kanser ovari ni hanya boleh dihidapi oleh wanita yang berusia 40-an ke atas. Itu salah lah ya, Betul. doktor. Sebab kalau dah usia kanak-kanak pun 12 tahun, 12-14 tahun pun boleh menghidapi penyakit ni. Jadi saya kira ini adalah sesuatu ilmu yang kita semua tak kira lah usia perlu tahu. Betul. Dan kita banyak lagi nak tanyakan kepada Syazana dan juga doktor. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini, kanser ovari. Jom kita dengarkan. Tahu tak apa itu kanser ovari? Tak. Tahu tak kanser ovari itu apa? Tahu? Tahu tak kanser ovari itu apa? Dia kanser dekat bahagian ovari. Tahu? So far saya tahu. Okay, kanser ovari tu dia sejenis kanser rahim lah. Kalau kata macam kita tak jaga dia selepas macam peranakan ke apa ke, dia akan jadilah macam sistem tu macam sejenis ovari tu dia macam mengecil, membesar. So kena perbanyakkan orang kata macam exercise, selalu ambil ubat-ubat, vitamin yang untuk tak memudaratkan ovari kita lah. Terutamanya macam perempuan yang lepas disalin, berbantang. Tanda-tanda dia akan rasa sakit ke bawah rahim kita dengan kita punya belakang pinggang. Apa yang saya tahu, kanser ni dia ada 3 step. Step 1 tu mungkin boleh lagi lah. Kalau macam peringkat awal dia pergi hospital ke apa, insya-Allah boleh lagi lah. Yang kedua, ketiga tu sama juga. Yang keempat tu macam tak ada peluang lah. Tapi depends lah, bergantung pada seseorang lah. Biasanya di ovari lah, dekat bahagian rahim. Satu ketumbuhan yang tumbuh dekat ovari kiri kanan perempuan. Selalu kalau baca hari tu lah dia awal-awal dia memang tak ada simptom kan. Macam syahir baru dia macam arwah di Bahno Itu dia pendapat orang ramai tentang kanser ovari, dan sebenarnya memang ada banyak persoalan yang wujud apabila kita bercakap tentang kanser ovari ni. Khususnya kita sebagai wanita, kita naklah tahu kanser yang 4 tertinggi dihidapi oleh wanita di Malaysia ni. Dan saya tertarik untuk baca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook, iaitu dari Imratus Saleha. Assalamualaikum wanita hari ini. Saya nak tanya, sis ni boleh ke jadi punca kanser ovari? Harap boleh jawab pertanyaan saya ni. Jadi Dr. Faizal mungkin boleh berikan sedikit pencerahan. Kita selalu dengar kan tentang sis dan sis bagaimana sebenarnya yang boleh develop into cancer ovary. Okey. Kalau kita cakap pasal ovarian cyst ataupun cysta ovary, benda ni sangat common. Kalau tengok 5 daripada 3 pesakit yang datang memang akan ada cysta ovary. Cyst ovary ni dia lebih kepada penghasilan kilang telur ketika kita haid, supaya kita dapati telur tu boleh bercampur dengan sperm dan menjadi baby. Sis apa yang perlu kita risau adalah bila sis yang kita nampak itu saiznya lebih daripada 5 cm. Itu yang pertama. Nombor 2, kandungan dalam sis tersebut bukan air sahaja. Dia bukan jernih sahaja dalam kita scan ataupun buat ibasan. Dia mempunyai benda-benda yang keras dan juga benda-benda yang boleh kita rasa yang tak normal dekat situ. Itu perlukan perhatian segera. Nombor 3, bila kita dapati benda-benda ni dah nampak, kita akan saringkan dengan ujian darah yang kita panggil tumor marker ataupun cancer blood screening lah, di mana kita ada beberapa markers yang kita boleh ambil untuk kita kombinasikan dengan ibasan tadi. Bila markers itu tinggi, maka itulah sis yang perlu kita risau dan perlu rawatan segera. Okey, maknanya kena tengok saiz sis tu, kena tengok juga kandungan sis tu ya. Pasti betul-betul. Betul, baik. Dan darah. Dan darah, okey. Okey, baik. Tadi saya ada sempatlah berborak dengan Syazana juga. Seawal umur 27 tahun diberitahu yang mana mengidap kanser ovari. Sewaktu itu masih lagi bertunang. Saya ada sembang-sembang juga tadi. Sewaktu tu apa sebenarnya perasaan? Ada tak sedikit orang kata kesan juga nak teruskan ke perkahwinan ni, ataupun bagaimana sebenarnya senario
sewaktu tu? Pada masa tu memang saya rasa sangat sedih, rasa down. Tapi keluarga saya memang mainkan peranan penting bagi semangat. Kemudian keluarga sebelah mertua saya sekarang pun memang dia kata tak apa, penyakit ni siapa-siapa je boleh kena. Dan mereka pun minta untuk teruskanlah dengan perkahwinan masa tu. Dan apabila dapat tahu mengandung pula, apa perasaan pada waktu itu? Yalah, sebagai seorang orang kata cancer survivor dan bukan hanya sebarang cancer, ovarian cancer pula. Macam mana perasaan Syazana waktu tu? Masa sekarang saya dah pregnant 8 bulan. Pada awalnya saya macam surprise, macam sangat terkejut, syukur sangat yang macam tak sangka saya boleh mengandung. So pada awal didiagnose pun doktor kata maybe susah mengandung sikit, tapi tak apa, pada saya rezeki anak ni kan rezeki daripada Allah. Kemudian doktor pun teruskan dengan rawatan kesuburan. Saya memang menjalani rawatan kesuburan dengan Dr. Faizal. Dan jadi tahun lepas saya pun ada jalankan IVF. Tapi masa tu mungkin belum rezeki lagi. Doktor kata tak apa, rehat dulu. Kemudian 2 bulan kemudian saya disahkan pula mengandung secara semula jadi. Syazana memang terselah, dia seorang yang positif, menerima sahaja apa. Tersenyum je dia. Betul. Okey, doktor, saya nak tanyakan kepada doktor, kalau kita melihat kepada potensi ataupun kebarangkalian mereka yang menghidap kanser ovari ni, ada atau tidak, mungkin kita tak ada simptom-simptom tu doktor, tapi apabila kita mendapatkan rawatan dan sebagainya, rupa-rupanya kita dah di tahap yang keempat. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak berdepan dengan situasi itu doktor? Okay. Tak semua bernasib baik macam Syazana lah. Ada seorang yang positif kan. Tapi kebanyakan pesakit yang kita nampak dah tahap 3, tahap 4, kebanyakan mereka ni yang memang dah ada simptom tapi datang lambat. Kerana mereka rasa benda itu bukan kanser. So justru apa yang kita akan buat adalah kita akan buat imbasan CT scan di mana kita akan melihat keseluruhan di mana kanser itu telah merebak. Terutama di bahagian paru-paru dan juga di bahagian telur, di bahagian usus lah. So apa kita buat, kita akan cuba membuat cytoreduction sendiri. Kita akan membuang keseluruhan ovari tersebut dan juga rahim, dan kita akan menjalani ujian kemoterapi dahulu. Kemoterapi ni, kebanyakan kemoterapi ni memang berkesan lah kalau ikut. Tapi ada juga kes-kes yang akan ada resisten ataupun rintangan untuk kemoterapi pertama, dan kita perlu start kemoterapi kedua dan akhirnya kemoterapi yang ketiga lah. So kadar kehidupan selepas ovarian cancer bergantung kepada sejauh mana tahap yang kita diagnose dan sejauh mana pesakit itu dapat respon dengan kemoterapi yang kita berikan lah. Itu yang paling utama. Sebab tu kalau kita dapat pesakit kanser ni dah buat operation, jangan cakap kat situ. Kadang-kadang orang dah buat ovarian cancer punya operation tak nak ambil kemo. Tapi kemo adalah sebenarnya kalau boleh kita nak memanjangkan hayat dengan kemoterapi. Sebab ramal kata kalau kemo ni akan rambutkan luruh dan sebagainya, itu memang bersifat sementara. Tapi kena positif kerana benda tu ada rawatannya. Okey, baik doktor. Untuk mendapatkan rawatan itu satu hal, dan rawatan susulan macam Syazana sekarang pun masih lagi ada follow up dan sebagainya. Dan benda ni juga sangat-sangat penting yang doktor. Adakah berkemungkinan untuk kanser ovari ini, orang kata dia jadi recurring case, dia terjadi semula kepada individu yang sama, berpotensi ataupun tidak, ataupun lepas kita dah buang memang dia tak akan datang balik? Jadi saya kaitkan dengan kisah Syazana lah. Sebenarnya Syazana lepas dah habis ovarian cancer tu, dia disahkan datang balik sebenarnya. Dan dia telah didiagnose balik sebagai stage 3 sebab datang balik dekat tempat yang sama, dan dia telah pun diarahkan untuk membuang keseluruhan. Sambil menangis-nangis, saya telefon dia dengan husband dan sebagainya. Tapi saya cakap dekat dia, jangan risau, kita tahu bahawa kanser ovari ini bersifat recurrent, akan datang balik, itu memang pasti. Tak tahu bila lama ataupun cepatlah. That's why kebetulan bila kita buat operation dekat Syazana, kita cakap still lagi tak nak buang ovari itu. Alhamdulillah yang kita buang itu tidak mungkin ciri kanser lah. Tapi untuk orang lain, selalunya recurrent ini bergantung kepada stage. Kalau kita dah buang keseluruhan tu, stage yang akan recurrent tu sebenarnya adalah sel-sel kanser kecil ataupun yang berada di tempat-tempat lain lah. Seperti di paru-paru, di usus dan sebagainya. So peratus recurrent dalam 20 ke 30% bergantung kepada jenis dan tahap kanser yang dihadapi. Memang ada Yana. So bila kita dah remission ataupun dah sembuh, kita perlu rawatan susulan setiap 6 bulan ataupun setahun sekali
di hospital ataupun pusat yang kita pilih lah. Okey, kalau kanser tu datang semula dipanggil relapse ya doktor, betul? Recurrent. Okey, doktor, sedikit lagi soalan yang mungkin kita boleh tanya juga. Kalau sekiranya lepas kita didiagnose kita ada kanser ovari kan, tapi ada tak orang kata potensi untuk kita mengandung? Kalau sewaktu kita didiagnose tu kita masih belum berkahwin, doktor? Kalau ikut kita punya tahap untuk kita bagi rawatan kumpul fertility macam Sajana, kalau stage 1C, kita masih lagi boleh mengekalkan rahim. Tapi kita buang dua-dua ovari, tak ada masalah. Tapi kalau stage tu dah melebihi tahap 2 atau tahap 3, selalunya pakar onkologi gynae dia akan menasihati saya dan juga pesakit lah untuk membuang keseluruhan. Justru usaha untuk mendapatkan zuriat tu mungkin tidak dapat disampaikanlah kepada mereka. Cumanya hanya tahap awal sahaja yang kita boleh untuk memberi rawatan kesuburan bagi mereka. That's why Shazana dia membuat penyimpanan bayi dahulu sebelum dia rawatan kemoterapi. Sebab dia takut nanti lepas rawatan kemoterapi bayi yang nak buat tu dah tak ada. That's why kita risau masa itulah. Tapi alhamdulillah dia punya ovari tu sangat kuat. Lepas rawatan kemoterapi kita berjaya memberi dia rawatan dan dia mengandung semula jadi. Alhamdulillah. Sekarang 8 bulan dan orang kata EDD-nya expected due date pun bulan 8 nanti ya. Saya baru dipermudahkan urusan. Ya, saya baru perasan juga sebenarnya. Di sebelah saya kedua-duanya ibu mengandung. Okey. Tapi kan Shazana, kalau Shazana boleh kongsikan juga. Orang kata kita apabila menghadapi sesuatu penyakit, apabila berdepan dengan sebuah ujian itu memang kita rasa berat. Untuk Shazana sendiri, bagaimana sokongan daripada orang sekeliling, khususnya keluarga dan bakal suami pada waktu itu, bagaimana mereka ni memainkan peranan penting untuk memastikan kondisi yang Shazana hadapi pada waktu itu mampu untuk Shazana hadapi dan sekarang dah pulih dah pun. Masa tu memang keluarga dan sahabat termasuk tunang dan keluarga tunang sendiri memang banyak memberi semangat, kata-kata semangat, kata-kata positif semua. Mereka pun turut datang ke hospital semasa saya menjalani rawatan kemoterapi, sentiasa di samping saya. Kan lepas kemo tu memang akan keguguran rambut. Masa lepas kemo tu saya dah berkahwin. Keguguran rambut, perubahan rupa paras tu memang berbeza lah dengan botaknya, dengan lesunya. Semua ni memang memerlukan sokongan dan semangat daripada mereka, daripada segi emosi. Kemudian bantuan daripada mereka tu sangat perlu untuk menjalani kehidupan seharian saya. Betul. Mungkin ini juga boleh diguna pakai untuk mereka, penonton-penonton kita yang juga mengidap kanser ovari ni. Baik doktor, kita perlukan juga kata-kata kekuatan sebenarnya dari doktor untuk mereka di luar sana yang mengidap kanser ovari ini. Mungkin ada sedikit rasa sedih, rasa rendah diri dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya untuk kita berikan satu semangat baru untuk mereka bangkit dan kita terus untuk mendapatkan rawatan, doktor? Okey, bisa mengikuti kanser ovari ini, saya faham kadang-kadang bila kita diagnosis oleh kanser ovari, kita selalu melihat kepada kematian. Tapi sebenarnya kematian itu adalah ketentuan Allah. Selagi kita boleh berusaha untuk mendapatkan rawatan, datanglah untuk mendapat rawatan. Sebagai contoh, keluarga yang memainkan peranan penting untuk memastikan rawatan tersebut dapat diterima. Macam kanak-kanak yang jumpa saya, umur 14-13 tahun, punya ayah dan ibu yang sangat positif, yang sanggup untuk datang daripada Terengganu, Kelantan untuk memastikan anaknya mampu untuk survive untuk kanser ovari. Dan panjang lagi masa depan mereka. Shazana juga mempunyai suami yang sangat baik, yang saya rasakan salah satu sebab kenapa Shazana sanggup untuk menjalani semua rawatan dan memastikan kini dia bergelar sebagai cancer survivor. Justru untuk orang di luar sana, sekiranya anda telah pun dikenal-pasir dengan ISIS, jangan takut, teruskan rawatan. Kerana tidak semua siap adalah kanser, tapi kalau ada risiko kanser. Disuruh jumpa doktor yang terdekat dan impaslah diri anda sebelum masalah ini lebih kronik dan sebagainya. Terima kasih. Banyak dah yang doktor terangkan kepada kita tentang kanser ovari dan mungkin sedikitlah di hujung perbincangan kita kini kita nak dengar daripada Shazana sendiri kepada mereka wanita-wanita khususnya yang sedang berhadapan berlawan dengan kanser ovari ini. Dari wanita ke wanita, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada mereka supaya mereka terus kuat. Apa saya nak katakan ialah teruskan semangat, jangan mudah putus asa. Benda semua akan berakhir
dan minta sokongan daripada ahli keluarga, sahabat handai semua, minta kata-kata positif daripada sahabat. Selain daripada sahabat handai, saya rasa saya rasa peranan seorang doktor juga penting. Macam saya mempunyai Dr. Faizal, memang saya berhubung dengan dia jika saya ada masalah komplikasi atau apa-apa, saya terus berhubung dengan Dr. Faizal, dan Dr. Faizal akan memberi nasihat lah daripada segi bantuan kesihatan macam tu. Baik, kita sangat mendapat inspirasi daripada Syazana, kekuatan dan juga semangat untuk terus sihat. Jaga diri Syazana, terima kasih untuk perkongsian hari ini, dan juga begitu juga dengan Dr. Faizal atas segala perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini, kanser ovari. Betul tu. Sekali lagi terima kasih kepada anda mungkin yang nak hantar kepada sesiapa sahaja tentang perbincangan kita pada hari ini untuk memberikan mereka info yang tepat. Okey, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini, share sahaja, send link itu kepada insan-insan tersebut. Betul. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Syazana. Semoga dipermudahkan urusan untuk melahirkan bulan depan nanti, insya-Allah. Dr. Faizal, terima kasih sekali lagi. Doktor. Baik, kepada anda kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti Fatin, kita nak bersama dengan siapa? Rahsia, kita nak berhibur tapi kembali selepas ini. Nanti kita kongsikan. Boleh pula dirahsia. Wanita Hari Ini. Seindah diimpikan hanya sementara, kasih yang ku dahagakan terlerai jua, diri telah diingini dan menjadi nyata, cuma kita dipisahkan dengan keadaan. Engkau dan aku tak bisa bersama menerangi ini adalah bukan takdirnya. Mimpi indah yang ku inginkan cuma layangan. Andai benar engkaulah takdir bagi diriku, kan bersama dan takkan terpisah. Tapi aku harus ku sedar kau takkan ku miliki.
terlerai daripada Syazrin Syarum. Ya, betul. tahniah. Terima kasih. Tahniah, ada dua perkara kita nak ucap tahniah. Apa tu? Pertama sekali untuk pelancaran single terbaru Kasih Terlerai. Lepas tu tahniah juga sebab baru konvo. Oh, iyalah. Okey, kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan konvo hari tu kan, atau kita boleh sapa Syaz lah. Boleh. Saya melihat video tu meremang macam yang saya kongsikan tadi tu. Kenapa meremang? Sebab dia satu, orang konvo pergi ambil ijazah. Dia boleh pakai rope dan juga menyanyi. Perform lagi. Hebat. Tahniah jurusan Pendidikan muzik. di UPSI, betul? Oh, tahniah. Bukan calang-calang penyanyi kita ni. Okey, bakat muda yang mungkin lepas ni akan menyerlah lah kan. Okey, berkenaan dengan single terbaru ni, mungkin Syaz boleh kongsikan juga dengan peminat bagaimana sebenarnya promosi dan juga sambutan setakat ni. Okey, untuk single terbaru ni sebenarnya baru saja dilancarkan dalam 3 bulan yang lepas. Masih baru lagi. Sebab sebelum ni kita PKP kan, patutnya nak dilancarkan tu lebih awal. Tapi disebabkan tangguh PKP, jadi kita baru saja lancarkan lah. Dan lirik komposernya oleh Cik Hadi dan juga Faiz Farhan. So untuk sambutannya, alhamdulillah lah. Bila orang dengar tu ada yang komen kalau tak putus cinta pun rasa macam nak putus cinta. Janganlah begitu. Memang kita kan. Okey, baik. Syaz boleh kongsikan juga kenapa memilih lagu bergenre balada ni sebagai single pertama Syaz? Adakah ini memang forte Syaz ataupun sebenarnya adakah Syaz merasakan ini yang dimahukan oleh rakyat Malaysia? Okey. Pada saya lagu ni sangat bersesuaian dengan vokal saya dan balada ni adalah satu lagu yang orang kata boleh diterima oleh semua golongan masyarakat. Jadinya mak-mak pun kalau dengar macam boleh terima, budak-budak pun boleh terima. Kita apatah lagi yang remaja kan. Kita yang remaja. Saya suka bila Syaz cakap dan kita tahu genre yang dibawa adalah balada. Tapi Syaz mempunyai kebolehan dalam muzik klasik juga. Klasik pun sama juga. Dia jurusan muzik. Dia punya tu adalah vokal. Vokal, betul. Okey, baik. Kalau kita boleh saksikan sedikit momen viral tu kan. Saya tengok dekat TikTok pun dahsyat viewsnya. Ini dia. Ini dia momennya. Belanja sikit, dengarkan. Saya cemburu sebenarnya Yana. Sebab yelah kebolehan dalam menyanyi ni kan. Kalau kita memang nervous nak naik pentas tu, tapi dia ada kelebihan untuk menghiburkan lagi. Betul. Lagu dia bukan lagu calang-calang tu. Betul, lagu Marsha pula tu. Syaz belanja sikit yang yang tu. Sambung tu. Walaupun tak ada bunyi saya buat tadi. Syaz silakan. Alright. Fahami semuanya, fahamkan segala-gala. Kisah yang sudah beningkan raga, jernihkan jiwa. Inginnya aku berlari dan mendekatimu. Rupa-rupanya kau di depan mata. Hebatlah Syaz. Kenapa pilih lagu tu untuk convocation hari tu? Okey, sebenarnya yang orang tak tahulah cerita ni kan. Okay. Sebenarnya lagu tu tak ada dalam lirik saya. Sebab saya tahu dan semua orang tahu lagu tu sangat susah untuk dibawakan. Tapi cikgu vokal saya iaitu Sir Amri, Cik Muhammad Amri bin Muhammad Azin meletakkan kepercayaan dan tanggungjawab yang tinggi kepada saya. Gitu. Dia cakap, saya tahu Syaz awak boleh. Dia lihat potensi awak. Dia bagi lagu cinta tu. Saya macam, okey insyaAllah saya percaya. Kalau dia bagi, insyaAllah kita boleh. Berkat kepercayaan lecturer awak tadi tu, di sini dah awak. Untuk kita tu ramah. Tapi Syaz bila baca komen-komen dari netizen, rata-rata yang memuji suara Syaz, confidence Syaz, keyakinan diri Syaz bila menyampaikan lagu tu. Syaz pun memang ada single sendiri. Macam mana perasaan tu Syaz? Okey, sebenarnya sebelum viral tu saya tak jangka pun viral. Saya macam malam tu sebenarnya lecturer saya bagi tahu tahniah Syaz dah viral. So saya ingat macam dalam 200-300 ribu. Okeylah kan, dapatlah orang cakap tunjukkan bakat kita. Sekali bila besoknya orang tengok kat TikTok apa semua follow. Macam wow, dah 800 lebih, dah 900 lebih. Sekarang dah berapa? 945 ribu. Ya, road to 1 million. Road to 1 million Syaz.
Okey. Di penghujung ni Kak mungkin boleh kongsikan juga laman Instagram, mungkin penonton-penonton nak terus berkomunikasi dengan Syaz bagaimana? Okey, jika ingin mengetahui perkembangan saya dari semasa ke semasa, boleh follow saya di Instagram Shazrin Shaharom, Facebook pun Shazrin Shaharom dan juga YouTube channel saya Shazrin Shaharom. Senang nak cari, semua sama. Dan terakhir kalau nak dengar lagu Kasih Telerai ni di mana platformnya? Okey, untuk lagu single ni boleh didengarkan di YouTube Greenhouse Production. Cari saja Kasih Telerai by Shazrin Shaharom. Okey, baik. Terus maju jaya dalam industri muzik ni Syaz. InsyaAllah banyak lagi karya-karya hebat daripada Syaz. Potensi dia besar Riana kan. Boleh share sikit ke bakat tu? Tak boleh. Okey, baik, kepada anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Di mana Syaz? Di Wanita Hari Ini. Okey. Wanita Hari Ini. Kembali dalam Wanita Hari Ini, kita dah sampai di penghujung siaran kita. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan satu komen daripada Natirah Muhammad Yusof. Kanser ovari sangat ditakuti oleh wanita, terutama kerana kanser ovari tidak dapat dikesan pada peringkat awal. Jadi pengalaman saya mempunyai saudara yang menghidap kanser ovari memang menggerikan kerana dia bleeding tidak berhenti. Masalah dikesan setelah kanser pada tahap 4. Alhamdulillah, dengan izin Allah, rahimnya dibuang dan dia sembuh. Syukur. Amin, amin, amin. Dan kita juga nak panjatkan doa kepada Allah, semoga semua yang sedang berhadapan, yang sedang berperang dengan penyakit kanser ovari ataupun apa-apa sahaja bentuk penyakit yang ada di muka bumi ini diberi kekuatan dan diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya itu semua. Dan seperti mana yang Dr. Faizal katakan tadi, saya kira ilmu berkenaan dengan kanser ovari ini bukan mengenal usia. Dari kanak-kanak hinggalah dewasa. Jangan kita fikir bila kita dah masuk umur 40-an, 30-an baru kita nak mula cakna tentang isu ini. Daripada sekarang kita perlu gali dan cari tahu. Betul. Dan satu lagi Yana, mungkin jangan takut untuk kita nak buat pemeriksaan awal, rawatan awal kan bagi wanita khususnya, untuk kita kesan antara mungkin simptom-simptom awal tu tak rasa tapi sebenarnya ada. Jadi terus dapatkan rawatan dan juga selalulah merujuk pakar-pakar yang berkaitan. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Banyak perkongsian yang kami dah ceritakan, dan terima kasih juga kepada anda yang tak henti-henti menghantarkan komen anda, memberikan support anda kepada kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa kalau anda ada Instagram untuk follow juga kami di akaun Instagram WHITV3. Dekat situ pun ada banyak perkembangan terkini, topik-topik harian yang kami kongsikan di situ. Jadi follow, okey? Dan kalau ada juga mungkinlah idea-idea menarik berkenaan dengan topik nak kami bawakan, tempat-tempat menarik ke kan, jangan simpan seorang-seorang, kongsikan dengan Wanita Hari Ini. InsyaAllah kita boleh orang kata boleh lihat dan juga boleh kongsikan bawakan kepada penonton-penonton yang lain. Okey, baik. Untuk esok hikayat perkahwinan, Yana dah suka topik hari Jumaat? Topik yang kita bawakan adalah apabila pasangan dingin. Saya dan juga Fatin akan kembali untuk siaran esok pukul 12.30 hari, dan kita akan bincangkan tentang topik ini dengan lebih lanjut lagi. Kepada anda, mungkin ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami tentang kehidupan anda secara peribadi, bagaimana anda berhadapan dengan situasi-situasi dingin dalam rumah tangga. Kalau pasangan anda dingin, apa yang anda lakukan dan bagaimana untuk mengatasi pasangan dingin dalam rumah tangga ini? Betul, semuanya akan kita kongsikan untuk siaran esok 1 Julai 2022. Fatin, kita penghujung Jun dan juga pembuka bulan baru. Julai. Apapun harapnya terus salurkan vibe yang positif untuk semua orang. Kami tinggal dahulu anda di sini. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tegal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa yang abang berani dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini. Wanita hari ini.